ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan namamu yang mulia, dengan sifatmu yang terpuji, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkatan hari Jumaat, dengan kemuliaan Yasin wal Quranil Hakim, dengan kemuliaan Al-Quranul Karim, ya Allah, jangan ada di kalangan kami yang sakit, mereka kau sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Jangan ada di kalangan kami yang bermasalah, mereka kau selesaikan masalahnya, ya Allah. Jangan ada di kalangan kami yang berhutang, mereka kau tunaikan hutangnya, ya Allah. Jangan ada di kalangan kami yang bersusah hati, mereka kau berikan kegembiraan kepadanya, ya Allah. Jangan ada di kalangan kami yang bermusafir, mereka kau selamatkan permusafirannya, ya Allah. Jangan ada di kalangan kami, ya Allah, keluarga kami, sahabat handai kami, jiran-jiran kami, rakan kami yang telah kembali ke rahmat-Mu, ya Allah. Mereka kau ampunkan dosa-dosa mereka, ya Rabbal Alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, kepada semua abna, pada peserta semua, alhamdulillah kita dapat bersama pagi ini. Okey, dan memang itulah sistem daurah kita ni, terpaksa kita ciloklah waktu-waktu yang agak saya ada kesempatan ke lapangan, maka kita akan ambil ruang untuk membacalah kitab kita, kerana kita tak nak terlampau lama untuk khatam, kerana kita ada lagi silibus yang perlu kita cuba sempurnakanlah, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah kita akan sama-sama melanjutkan perbahasan tentang zikrullah. Satu perbahasan yang luas, yang sangat menarik dan mendalam. Dan tuan-tuan, memang kita punya projek utama kita dalam bertarikat, bertasawuf ni ialah untuk sentiasa mengingati Allah. Dan telah kita bincangkan kalam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, yang mana kita ni kalau zikir ghaflah pun sepatutnya sekadar di lisan saja, lidah aja menyebut Allah, ya Latif, ya Karim, tapi hati tak masuk. Itu pun untuk starting ni tak apa, kita kena teruskan. Jangan sebab kita tak khusyuk kita tinggalkan zikir, kerana meninggalkan zikir itu lagi bala yang besar, kan. Kemudian proses yang pertama zikir lisan yang dipanggil ghaflah. Kemudian tuan-tuan zikir dipanggil qalb, hati itu dipanggil yaqadhah, dah sedar, kan. Kemudian kita kata zikir yang berikut itu hudur, kan, kita hadir hati kita sentiasa bersama Allah. Dan keempatnya sampailah kita kepada maqam fana, tuan-tuan, fana kita. Dan itu semua ada proses dia lah. Kalau kita tengok ghaflah tu lisan, kalau yaqazah tu dia dah masuk ke hati, kalau hudur itu tuan-tuan dia dah pergi kepada ruh, dan katanya kalau fana itu dia dah pergi kepada sir. Itu antara tingkatan-tingkatan kajian pengalaman para ahlilah, para ulama, tuan-tuan. Baik, jadi kita nak tengok pula tuan-tuan, dalam zikir ni kita nak pastikan dia punya kesan dia, nak dapat kesan dia, dia mesti ada adab. Apa benda kita buat tuan mesti ada adab, kan. Maka zikir jahar ni pula, zikir jama'i, zikir halaqah, tuan-tuan, ada 3 adab sebelum, semasa dan selepas. Dan setiap pecahan ini dia ada 2, zahir dan batin. Okey, baik, kita terus 183. Okey, adab sebelum zikir. Kalau kita kata adab yang zahir,
Jadi sudut lahiriah kita lah, pakaian kita, tompek kita zikir, usahakan kita bersugi, ya, berus gigi, contohkan mulut kita tak ada bau yang bau yang tidak menyenangkan, tuan ini satu adab zahir. Kemudian dari sudut adab batin, yang kita zikir ni untuk kita bersihkan hati, maka kita kena latih diri kita untuk apa? Untuk ikhlas, tuan-tuan. Kita mesti kosongkan, tuan-tuan, nak kosongkan daripada apa-apa urusan dunia. Macam perut tadi tu nak kencing berak, kita kosongkan dulu kan. Begitu juga, tuan, hati kita juga dikosongkan daripada sebarang akhyar, daripada sebarang perkara-perkara yang boleh mengganggu zikir kita, tuan-tuan. Ya, itu kita kata adab sebelum berzikir. Pastikan kita dah bersedialah. Ya, bersedia, sediakan zahir kita, sediakan hati kita untuk mengingati Allah. Baru kita dapat, tuan-tuan, bagaimana limpahan-limpahan keberkatan, curahan rahmat itu akan dapat kita rasai nanti, insya-Allah. Okey, baik. Yang kedua, ketika sedang berzikir, semasa berzikir, apa yang kita nak buat, tuan-tuan? Dia panggil al-muqaranah, serentak dengan zikir tu apa adabnya? Maka Syekh Abdul Qadir Isa menggariskan beberapa adab dari sudut zahir, tuan-tuan. Ya, kalau kita ni dalam kumpulan sahabat-sahabat kita, sama-sama jemaah kita, abna' dan ikhwan kita, tuan-tuan, maka ketika itu, ya, kita kena sesuaikan keadaan lah. Ada masa kita zikir qiyaman, berdiri, jadi berdirilah. Ada zikir, tuan-tuan, maksudnya kita duduk. Ada masa, tuan-tuan, baring tak adalah, baring kan jadi lain macam lah dia kan. Jadi maknanya ketika kita berzikir ni, kita kena sesuaikan dengan apa yang khalifah yang memimpin zikir itu, apa yang dia bawanya, kan, tuan, kan. Dan khalifah ni pula dia tahulah kesesuaian untuk dia membimbing jemaah dia tahu, tuan-tuan. Ya, maka sebab itu dia kata berdirilah bersama mereka sambil berzikir dengan zikir yang mereka ucapkan, tuan-tuan, sehingga apabila disedari oleh orang yang terdekat dan dilapangkan tempat untuk mereka, maka berdirilah bersama-sama dan duduklah secara teratur dalam halaqah. Kita buatlah bulatan. Kalau manhaj Syekh Saleh Ja'fari di Azhar dulu, dia mengadap. Sini Syekh Khalifah. Ni grup lelaki. Lelaki. Ni barisan pertama. Tapi barisan yang kedua, lapis yang ketiga, sampailah memanjang begitu, melebar begitu. Itu kaedah yang Syekh Saleh susun. Mengadap antara ikhwan, kan? Ya, itu yang kalau di Sahah, yang muslimat saya tak dapat buat lagi lah, sebab tempat mungkin tak besar kan. Jadi terpaksa muslimat menghadap kepada khalifah, kepada Kaabah kiblat, kan. Tapi kita sesuaikanlah, nak buat halaqah bulatan ke macam mana, kita sesuaikan dengan tempat. Kalau musim SOP ni, sesuaikan dengan SOP pandemik ni, tuan-tuan, ya. Baik, selesai. Kemudian apabila hendak meninggalkan majlis kerana satu keuzuran yang datang, tuan, sakit perut ko, tiba-tiba dapat call ke ada satu perkara urgent kita nak keluar, tuan-tuan, ya, secara tiba-tiba rapat dan hubungkan orang yang berada di samping dengan lemah lembut dan keluarlah tanpa mengganggu mereka yang sedang berzikir, kan. Macam kita keluar dalam solat lah, kan, slow je, dan kita tarik, tuan-tuan, orang yang di samping kita kata, ni tompek ni kosong, kau tolong penuhkan tempat ini. Jadi kita bergerak tu tak ada kelang kabut, tak ada kelang keli, tuan-tuan. Kita punya suara kita kontrol supaya orang semua dapat meneruskan zikir tanpa sebarang gangguan, walaupun kita terpaksa keluar kerana ada urusan tadi, ya. Kata Syekh lagi, penzikir, ya, orang yang berzikir hendaklah sama-sama ikut, tuan-tuan. Jangan kita kata beza pula, aku datuk, aku Tan Sri, aku kiai, aku maulana, lain. Tak, masa zikir kita mesti samakan keadaan, tuan-tuan, dari sudut intonasi suara. Jangan pula kita sesuatu menjorit-jorit, kecuali kalau tuan dah sampai maqam jazbah, maqam fana tu, mungkin Syekh tu akan kontrol lah kita. Tapi kita, tuan, suara pun nak kena sama, serentak, baru jadi syok kita zikir tu, baru seronok, kan. Dari sudut mata kita pun, ini kaedah pejam mata ni, tuan, maka ulama-ulama tarikat juga mengambil pendekatan tutup lampu, tutup lampu. Lampu-lampu yang dalam yang besar-besar ditutup, dia buka kat beranda sikit, biar ada cahaya sikit lah. Ini dengan syarat kita memang dah asing betul-betul tempat lelaki dengan tempat perempuan, agar tak berlaku percampuran yang tak sepatutnya. Jadi sekali-sekala lolap mata, pejam mata, membayangkan tuan, azab kubur, membayangkan, tuan, suasana mahsyar. Jadi itu lebih membantu kita
ablagh, lebih mendekatkan kita kepada khusyuk. Nampak kepada hadir hati. Okey, itu tuan-tuan adab zahir dari sudut ketika majlis zikir sedang berlangsung. Tapi tuan-tuan, lepas atau apa pula adab batin? Tuan-tuan masa kita zikir tu tuan-tuan, macam-macam perasaan datang kadang-kadang. Tuan jadi dia suruh kita berhenti copek. Dia khabar apa ayam goreng tu tak diangkat kat dapur. Dia khabar tuan-tuan, bubur tu tak bersonduk lagi. Dia khabar tuan-tuan, tantah kereta kau lampu menyala. Macam-macam dibisik tuan-tuan. Jadi kita kena tolak semua tuan-tuan. Jadi sebab itu tadi sebelum zikir kena settle lah benda tu. Parking kat mana, dah kunci belum kereta, kan? Jadi semua tu kita bereskan sebelum zikir tadi, supaya tengah zikir sekarang adab batinnya jangan ada gangguan-gangguan yang mengganggu kita. Syaitan akan bisik bestman tuan, macam cerita bagus yang dia bagi supaya kita berhentilah cepet, berhentilah, keluarlah kau daripada majlis zikir ni. Itu memang kerja syaitan, kan? Dibisikkan kita, tiba-tiba terbayang kita projek kita jadi ke tak jadi, 1001 masalah datang tentang maulid esok ni. Ni dah siap ke belum? Ni dah hantar ke belum? Ni dah beres ke? Macam-macam benda datang tuan-tuan, urusan-urusan itu. Jadi kena steady, kena zikir tuan-tuan, kena faham, kena fokus tuan-tuan. Perlu jihad tuan-tuan, kena ada himmah. Apa himmah? Semangat hadir tuan-tuan, semangat yang tinggi, supaya apa tuan-tuan, apa yang datang daripada waridat dan ahwal. Al-waridat ni anugerah lah, kan? Ahwal-ahwal yang baik, keadaan-keadaan yang baik tuan-tuan akan datang. Ilham, mimpi tuan-tuan, lintasan hati tuan-tuan, mungkin daripada malaikat dan seumpamanya itu. Kita dalam adab batin tuan-tuan, kita bersedia sahaja menerima apa-apa tajalli, maknanya anugerah Allah tuan-tuan. Apa-apa sahaja anugerah, kelebihan, fadilat yang Allah nak beri, alhamdulillah kita terima, kan tuan-tuan? Itu adab batin. Tayyib tuan-tuan, kemudian dah selesai zikir, kita tengok tuan-tuan apa pula adab dia. Maka antara adabnya tuan-tuan, lepas zikir, adab zahirnya ialah kena ada majlis sama'ul Quran, ada majlis mendengar Quran 10 ayat 10 minit, ada tausiah daripada syekh, ada taujihat. Kan memang kita pun syaratkan sikit taujihat lah, Ustaz UKA ke, Ustaz Ridha ke, Ustaz Alim ke tuan, kita akan bagi sikit ulasan ringkas. Kalau ada apa-apa berkaitan dengan kaifiat fadilat zikir, kita kena ulas sikit. Itu taujihat dalam zikrullah. Dulu kalau majlis hul di Pondok Rasah, kalau Cik Faiz dia panjang dia punya taujihat, dia berjam-jam, 1 jam tausiah, 2 jam zikir, pukul 12 baru habis. Itu memang datang memang niat nak berzikir betul tuan. Memang betul-betul. Kita dapat setengah jam tuan dah menguap-nguap, kaki tu dah macam nak terbang dah rasa kan. Tak biasa zikir, panas. Tapi orang yang biasa zikir tuan-tuan, kita dah latih diri kita berzikir, insya-Allah kan. Kita nakkan dalam majlis zikir tu ada bacaan Quran, ada kita mendengar Quran, ada tazkirah. Kemudian itu Syekh akan bagi apa? Motivasi kat kita. Jangan berhenti zikir, bagi motivasi kepada abnak dia. Kemudian tuan-tuan, kita elakkanlah benda-benda yang berbentuk hiburan, benda-benda duniawi. Masa zikir tak nak ada benda tu lah, dia ganggu kita punya. Nanti waridat tu nak datang dah tersekat pula dah. Sebab apa? Kita fikir pasal esok siapa lah menang ni, siapa lah ketua menteri baru ni, agak-agak aku dapat lah. Macam-macam kita bincang tuan, maka itu tak sesuai ketika majlis zikir, walaupun selepas zikir tuan-tuan. Tayyib, perbuatan ini dianggap tidak beradab, dan mesti ditegah. Okey, kemudian tuan-tuan dah salam-salaman kan, kalau boleh salam lah, kalau berani salam, tak berani sudah tuan-tuan. Salam dengan syekh, salam dengan ikhwan semua, sesama muslimat, akhwat, salam sesama dia, cium tangan, berjabat tangan ni tuan-tuan, musafahah ataupun mencium tangan itu ada dalil dan asasnya tuan-tuan. Bahkan kalau dengan Nabi tuan-tuan, dia bukan cium tangan dia tuan-tuan, dia cium kaki sekali dengan Nabi SAW. Sebab itu ada kalangan kita ni, kalau dengan ibu bapa dia cium tangan dan cium kaki itu sekali. Tapi jangan cara nampak macam sujud pula kan. Itu tak boleh lah tuan-tuan. Maka maknanya kalau setakat kaki pun orang cium, Syekh Saleh Ja'fari tuan, dia tarik tangan Syekh Mahmud Khitab Subki. Kan Syekh Mahmud Khitab Subki tuan, dia pengasas
kepada aliran Ansarus Sunnah di Mesir. Ansarus Sunnah ni sebenarnya dia macam Wahabi kan macam Wahabi lah. Wahabi Mesir namanya Ansarus Sunnah. Tapi tujuan Syekh Mahmud Khitab Subki, tuan, saya ada kitab dia Ad-Dinul Khalis dan beberapa kitab beliau. Tuan-tuan, dia senior daripada Syekh Saleh Ja'fari lagi. Tuan-tuan, Syekh Mahmud Khitab Subki ni orang Subki, tuan-tuan, orang Mesir yang kampungnya di Subuk, Manufiah. Dia ni orang alim besar. Orang yang memang bertasawuf, yang bertarikat pun. Dia buat satu NGO ataupun satu gerakan di Mesir namanya Ansarus Sunnah. Mungkin banyak benda bid'ah dah berlaku kat Mesir itu, dibuat supaya orang seimbang, kenal tentang tarikat yang benar, tasawuf yang benar, tuan-tuan. Ketika mana Syekh Soleh berada di Mesir, tuan-tuan, baru sampai Mesir lah kira. Dia cium tangan Syekh tu, tapi Syekh tu tarik. Tak kasih cium tangan dia. Syekh Soleh junior lagi, baru sampai daripada Sudan. Dia tarik tangan Syekh tu, tak payah cium tangan aku. Apa dalil kau? Ni dalam majlis ilmu ni, dalam kelas. Tanya kepada Syekh Soleh yang masih junior lagi, apa dalil kau, Jang? Kau nak cium tangan dia? Dia pun, tuan-tuan, bagi dalil. Syekh Soleh bagi dalil dalam Sahih Muslim. Ada, tuan-tuan, Syekh Soleh cerita hadis yang ketika kabilahnya datang, dia cium tangan Nabi, dia cium kaki Nabi. Terkejut Syekh Mahmud Khitab Subki ni. Kata Syekh Mahmud, kau tengok ni semua murid-murid seni aku. Semua-semua yang kuat makan ni, kuat tidur ni, kau tengok. Budak ni baru sampai tang Sudan, dah keluar hadis Sahih Muslim. Kau orang mengaji dengan aku 30 tahun, apa bodoh aku tak dapat. Syekh Mahmud Khitab bangga dengan Syekh Soleh. Dia kata, ini orang memang budak ni memang akan jadi orang alim, orang hebat. Sebab dia datang bukan kosong. Dia buat tu dengan dalil. Cium tangan ada dalil. Tuan-tuan kan. Lepas tu pendetilan tu tuan bacalah. 185, 86, 87 tu tuan-tuan baca. Ada juga bagaimana perbandingan mazhab. Apa hukum mencium tangan ni, tuan-tuan. Ada khilaf lah. Kalau tuan cium tangan guru tu rasa jobor, tuan-tuan. Jalan ni pun sengit. Dan macam jalan Aziz Sattar, macam jalan orang kayu, tu tak payah cium tangan dia. Kan? Tapi kalau kita sebagai murid, tuan-tuan, itu memang adab kita dengan guru, adab kita dengan ibu bapa, orang tua, itulah, tuan-tuan, kita cium tangan dia. Ini ada banyak perbahasan yang saya kira tuan-tuan boleh baca sendiri sampai 190. Okey, baik, tuan-tuan, kita terus kepada adab batin selepas berzikir. Jadi adab zahir apa? Adab zahir jangan buat benda-benda yang tak sepatutnya, kan. Jaga, tuan-tuan, itu kita kata tadi, kita pun bersalam-salaman. Sekarang ni ada packing, kan, dah ada bungkus makanan. Kita dengan serban merah, dengan serban hijau, bungkus makan. Kalau Kak Marida, Kang, Banzul dengan Kak Kam dah siapkanlah meja tu. Adib dengan Nita dah siapkanlah apa keperluannya, kan. Kita pun makan. Jadi benda dah ada, alhamdulillah, makan. Kan? Lagi syok lah sebenarnya. Makan ni ada syok dia, tuan-tuan. Dapat sembang, kan, dapat mesra, kan. Tu kelebihan sikit dalam bab at-ta'am. Okey. Tuan-tuan, ada pun adab batin. Jadi kita, tuan-tuan, seperti mana dalam ketika sedang berzikir tadi ni, lepas zikir tau, step yang ketiga dah nak balik dah ni, dah lepas. Sebelum dah sudah sedang zikir, dah sudah bincang. Kena nak balik ni, nak balik pun, tuan-tuan, ketika nak pulang pun, tuan-tuan, jadi jangan kita layan, tuan-tuan, perasaan-perasaan yang tak baik. Kita nampak yang buruk majlis zikir tu, makan tak sedap, dia punya lampu tak berapa terang. Dekat ujung tu nampak ada dua kotak cicak. Dia pandang yang tak elok. Patut, tuan-tuan, kita pandang dengan pandangan yang elok lah. Adalah kelemahan-kelemahan. Yang itu kita baikilah sama-sama, kan. Jadi kita kena ingat, tuan, sebab kita nak menerima waridat, anugerah Allah Ta'ala, maka jangan pandang benda-benda yang tak baik itu, kan. Keluar, tuan-tuan, dengan niat apa? Nak datang lagi. Jangan keluar taubat lahum, kata dia. Taubat nasuh, aku takkan datang lagi zikir lagi. Menyesal aku. Aku ingat tadi setengah jam. Syekh kata setengah jam. Rupanya sejam setengah. Pembongak punya Syekh. Dah pula, tuan-tuan. Syekh tu pula kono. Tuan-tuan, jadi kita keluar daripada majlis tu dengan niat nak datang lagi. Seperti mana subuh tadi kita balik daripada Masjid Sendeng, kita keluar daripada surau dengan niat nak datang Jumaat. Itu memang niat kita, tuan-tuan, sentiasa kita perbaharui, mesti bersemangat untuk terus berzikir dalam bentuk zikir jahar, halaqah, hadrah, mingguan, bulanan dan seumpamanya. Okey, selesai. Qala, kata Syekh radhiyallahu an, kita bincang pula apa itu muqayyad dan mutlak. Kalimah muqayyad ni, tuan, kalau tuan ingat dalam bab kita sambut gayo, takbir gayo tu ada muqayyad, ada mutlak. Faham?
Kalau muqayyad tu yang mengiringi solat fardu. Lepas sembahyang fardu kita takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau mutlak ni masa korban pun kita takbir, masa berjalan pun kita takbir, ziarah rumah orang pun kita takbir. Hari tasyrik tu, itu namanya takbir mutlak. Mutlak ni katanya umum, muqayyad tu katanya terikat. Okey, baik, kita salah satu tuan-tuan. Zikir muqayyad ialah zikir yang Nabi SAW ajak kita, kempen kita untuk kita lah amalkan. Tuan-tuan, muqayyad ni apa? Dia terikat dengan apa? Ada masa dia, ada tompek dia, ada bentuk dia, ada modul dia, tuan-tuan. Itu namanya zikir muqayyad. Nampak tuan-tuan? Bunyi ganggu tak pun? Ada tak bergema ke apa? Okey, bunyi clear. Tuan-tuan sekalian, jadi maknanya muqayyad tu apa? Kita, tuan-tuan, contohnya kata Syekh di sini, zikir bentuk tasbih, tahmid, takbir. Tuan-tuan, selepas kita zikir solat tadi kan, kita ada tasbih subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar dan seumpamanya, tuan. Kalau kita musafir, ada zikir musafir. Nak makan, Allahumma barik lana. Tuan-tuan, nak minum, alhamdulillah dan seumpamanya. Ada zikir nikah, ada tuan-tuan zikir doa masa kita kesempitan, nak tolak musibah, bala, covid, dan ini zikir khusus yang dipanggil muqayyad. Okey? Bergema, okey clear suara. Saya pun tak tahu. Tak apa, okey. Yap. Tak jumpa. Okey, tuan-tuan sekalian. Itu kita kata tadi, ada zikir masa tengok anak bulan, ada zikir buka puasa. Nampak tak? Kalau nak pergi umrah ni, ada zikir dia. Nak musim haji, ada amalan dia, tuan-tuan. Jadi maknanya sebab itu, kalau tuan-tuan perasan, zikir-zikir umrah masa tawaf, kita baca. Sebab zikir tawaf tu kita tak payah baca masa talqin jenazah. Kan? Zikir masa sa'i tu kita baca. Sebab masa sa'i tu kita tak dapat baca ketika kita baca tahlil. Jadi tak sesuai, tak kena tempat tu. Maka ini dipanggil muqayyad. Diikat dengan suasana dan sempena yang tertentu. Nak tidur kan jangan pula macam masa nak makan baca doa tidur pula. Kan? Masa nak, kecuali ada satu sanad baru daripada cikgu KGV, tuan-tuan. Sanad cari parking kereta dekat Sogor susah, maka baca doa makan. Tu tak apa pondok tak pantai, tapi jadi juga. Jadi baru ni saya try dengan Sepul. Jadi alhamdulillah dapat parking. Cina tu siap tunggu. Kita baca doa makan, dia suruh tunggu parking tempat dia. Tuan-tuan sanad tu sanad KGV lah nama dia. Sanad Cikgu Roha, tuan-tuan Baik tuan-tuan. Jadi zikir itu namanya muqayyad. Tiba-tiba kita dengar bunyi ayam berkokok. Ayam berkokok tu nampak malaikat. Tiba-tiba tuan-tuan tah mana tak jiboi ni orang bela himar pula. Tiba-tiba tempikan himar. Kena ada doa sebab himar tuan-tuan dia nampak syaitan. Nampak tuan-tuan ini semua zikir ini dipanggil muqayyad. Kita ikat dengan suasana dan kesesuaian itu. Okey, tuan-tuan Maka kalau nak muqayyad ni bacalah di kitab Azkar Imam Nawawi, contoh tuan-tuan bacalah kitab Ibnu Sunni Amalul Yaum wal Lailah, dan banyak bagus tuan-tuan buku-buku. Saya tengok, saya ada minta admin printkan buku amalan harian, kemudian kitab Ma'alimul Abrar. Ini buku-buku tarikat-tarikat tu dihimpunkan. Ustaz Muhadir Haji Jol dia rajin terbitkan buku-buku macam tu kan. Macam tu kita pakai tuan-tuan. Sahah dalam proses lah insya-Allah. Akan cubalah terbitkan perkara macam itulah untuk manfaat kita bersama, tuan-tuan Taib itu zikir apa tadi? Muqayyad. Pindah cara yang kedua dipanggil zikir mutlak. Zikir mutlak ni tak diikat apa-apa. Pokok dek kau lah, kau apa kau nak baca, mana tompek kau nak baca, hantam. Bila masa alhamdulillah silakan. Tak mesti kena duduk, tak syarat menghadap kiblat, tak mesti pegang tasbih, tak mesti ada jumlah, tak mesti bersuara, tak mesti dalam hati, tak kisah, umum. Bahkan Quran tuan-tuan memang menganjurkan kita zikir yang mutlak. Fadhkuruni azkurkum. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Ayat bawah tu suratul Anbiya, mereka sentiasa berzikir, bertasbih malam dan siang, tak pernah boring, tak pernah berhenti. Maknanya mutlak, tak ada bilangan, baca selagi mana boleh baca. Sehingga dalam 193 tuan-tuan, ayat muka surat 193 kita tengok suratul Ahzab, Allah suruh apa? Uzkurullaha dzikran katsira. Zikir banyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbih pagi dan petang. Sentiasa berterusan.
Dan kita nak jadi kumpulan yang wadh-dhakirinallaha katsiran wadh-dhakirat. Lelaki dan wanita yang banyak-banyak berzikir. Maka banyak-banyak berzikir ni dipanggil zikir mutlak. Bukan muqayyad. Muqayyad perlu, mutlak pun perlu. Muqayyad tadi lepas semayang kita dah ada 33 baca zikir tertentu, aurat qusyasyiyah yang tuan-tuan amalkan. Tapi untuk lepas tu bukan makna kita berhenti berzikir. Balik on the way daripada masjid pun kita zikir. Sementara nak tunggu order ni tuan-tuan, nak cari kayu sarapan ni tuan pun kita zikir. Sambil-sambil kita nak ngunyah makan pun hati kita berzikir. Ini namanya zikir mutlak. Tuan-tuan banyak lagi dalil. Ya tuan-tuan, memang galakan supaya kita ni banyakkan berzikir. Taib ya tuan-tuan, sehingga ini kita nak tolak dakwaan Wahabi. Wahabi and the gang kan dia kata mengada-ngada. Lepas semayang mana ada lagi zikir-zikir bla yalah. Kan sebab kita dah zikir tadi tengah semayang. Semayang itu zikir. Semayang itu doa. Jadi dikata mereka lepas semayang tak payah doa, tak payah zikir. Ini salah. Sebab pun tuan, dalam solat tadi kita ada zikir muqayyad, tapi luar solat tuan-tuan kita ada muqayyad dan mutlak. Kita ada dua-dua sekali kan. Ada yang terikat, ada yang umum bebas. Tuan-tuan. Hadis pula ketika mana seorang lelaki bertanya Nabi SAW tentang amalan. Rasulullah, macam mana nak buat ni? Banyak ni. Yang ustaznya khabar selawat. Ustaznya khabar surah Kahfi. Yang Dr. Syuhada khabar surah Dukhan. Yang ni khabar infak. Yang ni khabar khidmat. Yang ni khabar banyak macam. Peninglah kepala nak buat mana satu ni. Maka kata Nabi SAW, ya, kata Nabi, iaitu basahkan lidah kau dengan zikir. Dengan zikir itu kita akan terpimpin tuan-tuan. Kita tahu minggu ni saya nak infak beras. Haji Maimunah hantar ikan, hantar ayam kat Sahah. Minggu ni Kang Datuk Muaidah hantar 70 kampik beras. Minggu depan kita tahu tuan-tuan, sebab zikir dia akan channelkan kita dengan amalan-amalan yang baik. Kenapa tadi zikir? Zikir itu menyebabkan kita nanti dah tahu untuk selawat. Zikir ini tuan menyebabkan kita rajin belajar. Zikir ni menyebabkan kita pandai khidmat dengan ulama. Kenapa? Punca dia tadi daripada zikir, dia melebarkan kepada pelbagai amalan-amalan yang lain. Nampak tuan-tuan Maka kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan, Nabi SAW itu disifatkan sebagai apa? Yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Nabi sentiasa zikir, tak pernah putus. Badan Nabi memang dengan sahabat. Tuan-tuan, jasad Nabi memang dengan keluarga, dengan isteri, dengan cucu, anak tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, apa yang Nabi lakukan ialah Nabi SAW tidak pernah terhenti daripada tuan-tuan menyebut nama Allah dalam hatinya. Tak pernah stop. Tuan-tuan, tak pernah berhenti. Itulah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tegasnya, tuan-tuan, kata Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala, memang Nabi SAW ajak kita kepada berzikir. Banyakkan zikir. Jangan tinggal zikir, tuan-tuan. Ada waktu tertentu dan ada waktu tuan tak payah kita tentukan. Sepanjang masa kita ingat, maka sebab tu memang elok tuan-tuan kita ni ada ni peganglah tasbih ni. Peganglah tasbih kan. Masuk dalam poket lah. Jangan tunjuk kat channel dekat pasar panganan meluat orang tengok tu kan. Kan dibaling kita dengan botik tu. Kita berzikir dalam poket kita letak. Jadi ada masa terluang tuan-tuan, orang agak-agak nak tunggu ni, tuan-tuan pergi majlis, ada waktu terluang. Kita tadi dah tanya khabar dah kat kawan sebelah kita, apa khabar Kak Haji, macam mana, apa khabar budak-budak sekolah, macam mana. Kita dah berbual sikit tadi, tanya khabar dah lah tu kan. Nak berbual lah lama pun tak terdaya tuan-tuan. Jadi kita masukkan dalam poket kita, kita kira lah ya latif, ya latif, ya latif. Dapat satu round 129 kali, okey settle kan tuan. Sambil-sambil ini kena pandai sambil-sambil. Maka itu menyambi-nyambi tu namanya zikir mutlak tuan-tuan Baik. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala tidak menfardukan kepada hamba-Nya suatu kefarduan kecuali Allah dah tentukan had dia. Ini 4 rakaat kau buat. Ini 7 pusingan. Allah dah tentukan. Ya tuan-tuan, Allah tentukan bilangan dia. Kecuali zikir. Okay, tertentu dan menerima keuzuran pelakunya ketika keadaan uzur. Kalau kita tak boleh berdiri, kita sembahyang duduk. Tuan-tuan, tak ada kemampuan, COVID, kita tak pergi haji, tak ada istita'ah dan seumpama tuan. Ada halangan-halangan tertentu. Tapi zikir ni tuan tak ada halangan. Janganlah bongak. Syekh, saya punya lidah sakit. Lidah kalau sakit, zikirlah mati.
Yang kalau hati sakit tu tak payah buat apa lah, kena lidah, kena zikir lah. Saya kaki sakit, jumping smash Chong Wei, salah step jatuh. Kaki zikir bukan pakai kaki, zikir pakai lidah. Saya busy, setakat mana busy kau nak bandingkan dengan Nabi SAW? Setakat mana busy kita dengan nak bandingkan dengan Khulafa Ar-Rashidun, nak bandingkan dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Pembongak kita ni sebenarnya, kita ni acah-acah busy, tapi kita ditipu oleh syaitan mengatakan kita ni sibuk untuk menidakkan zikir kita. Dan kita ni tuan-tuan memang goma mengorbankan ibadah kita. Apa-apa susun jadual, tengok kenduri settle, program ni pergi, yang ni pergi, shopping okey, yang tinggal apa? Zikir tak baca. Ini memang menjadi mangsa lah. Amalan-amalan itu akan jadi mangsa keadaan korban untuk kita tak berzikir. Ini satu benda yang tak sepatutnya berlaku, tuan-tuan. Mesti sama adil lah. Sekarang ni orang layan kelayakan Piala Dunia bola. Okey, kau layan bola, kau juga mesti layan tahajud. Kan? Orang tu sibuk dengan apa tuan-tuan, dengan amalan-amalan, dengan perkara-perkara apa-apa yang menyeronokkan dia. Dia pergi, katalah pergi shopping ke, pergi piknik ke, pergi melancong. Okey, melancong, tapi tidak mengabaikan kewajipan kita, tuan-tuan, keterikatan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak layan kopi layan, nak layan syai layan, nak layan makan layan, bismillah. Halal, tak mendatangkan mudarat, bismillah. Tapi tidak mengabaikan, tuan-tuan, zikir-zikir ini. Sebab itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia buat kesimpulan yang cukup menarik, tuan-tuan, di sini. Kata apa? Semua alasan, tuan-tuan, tak ada untuk zikir. Sebab zikir ni dia terlampau open, terlampau umum. Tak ada kata yang tak mampu. Saya tak mampu zikir lah sebab saya tak pernah belajar masuk universiti. Tak ada. Saya tak boleh zikir lah sebab saya belum konvo. Kau jangan ngadu cakap pasal konvo, tak zikir. Tuan-tuan, tu tak ada kono-mono langsung. Ya, jadi tuan-tuan, itu dia. Zikir, tuan-tuan, tak ada alasan, tak ada sebab untuk kita tolak. Tuan-tuan, sebab tak ada had tertentu, kan, tak ada keuzuran tertentu. Maka selagi kita sihat, maknanya orang yang tak berzikir ni siapa? Orang gila je. Itu kesimpulan cakap Sayyidina Abdullah bin Abbas, tuan-tuan. Yang tak berzikir ni siapa? Hanya orang gila yang tak ada akal je yang tak berzikir. Tuan-tuan, selagi kita ada akal, terlentang ke kita, terbaring ke kita, tuan-tuan, maka tetap lidah kita Allah, ya Allah, kan, tuan-tuan, ya Latif, dan seumpamanya, tuan-tuan, tu berzikir dalam semua keadaan, kecuali tompek-tompek yang tak sesuai lah, ya, yang kita dah bahaskan dalam jamban ke apa, itu memang tak sesuai, tuan-tuan. Taib 195. Okey, ingat Allah banyak-banyak, malam siang lah kita terbang di apa, tuan, di udara, kita di daratan, ni ada yang jogging, tuan-tuan, dia ada zikir, ada doa dia baca. Di lautan, musafir, mukim, kita senang, kita susah, masa kita sihat, kita sakit, tuan-tuan, depan orang ramai, sendiri-sendiri, semua itu, tuan-tuan, kita zikir. Secara tegasnya ahli sufi telah mengikut jalan ini, tuan-tuan, mereka mengingati Allah dalam semua keadaan dan situasi. Ini ahli-ahlilah yang mengajar kita, tuan-tuan, kepada zikrullah. Kan, apa keadaan pun zikir. Tuan-tuan, kuat zikir ni maknanya pengaruh dia akan melahirkan akhlak yang baik. Tuan-tuan, kan, akan melahirkan adab yang tinggi. Sebab apa tadi? Zikir itu dia memandu kita, mengajar kita channel mana kita nak buat amalan-amalan itu, tuan-tuan. Itu dia kekuatan zikrullah. Qala, setengah zikir setengah zikir terikat dengan masa, dan ada pula, tuan-tuan, tak perlu ikut masa. Jadi kita dah bincang tadi, kalau terikat namanya muqayyad, kan, kalau tak terikat namanya mutlak, tuan-tuan. Jadi zikir muqayyad contohnya 33 tasbih lepas solat, tahmid 33, takbir 33. Ada riwayat Imam Bukhari kata 10, tuan-tuan. Ya, jadi itu kita pilih, tuan-tuan, 33. Nah, jadi 33 ni ikut Syekh Nuruddin, tuan-tuan, dah selalu duit kio. Kau kio duit, kau memang pandai lagi. Ni tak tahu siapa hantar ni pun. Along. Dia punya itu maulid. Kata tak infak je. Kata, tuan, jadi maknanya kalau kio duit ni lah, kau memang pandai lagi dia kio. 4-5 kali dia kio. Oh, ada berapa ni? 800, 1000 dia kio, kan? Pandai dia kio. Tapi tentang zikir tadi, tuan-tuan, tak kono pula kio. Saya dah sebut dulu dalam online kelas Jabatan Mufti, kan. Kadang-kadang zikir kita ni, kalau nak muqayyad ni, tuan,
Yang tengah ni dia tak menentu. Kadang-kadang 33, kadang-kadang 34. Maknanya, kalau yang tengah ni 33 akan jadi 99. Kalau tengah ni 34 akan jadi 100. Jadi kena tengok elok-elok. Tuan, yang 34 itu ialah pada Allahu Akbar. Allahu Akbar, zikir lepas sembahyang boleh 33, boleh 34. Tapi subhanallah dengan alhamdulillah bilangannya 33. Jadi tuan kena adjust betul-betul. Sebab tu saya pernah cadangkan dulu, kalau tuan-tuan nak baca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kalau katalah tuan-tuan sekalian dia punya tengah ni 34, jadi tuan-tuan kena mula dekat ujung sini supaya sini saya dapat subhanallah 33, kemudian saya masuk alhamdulillah 33, dan saya dah masuk tengah ni, memang sini kalau saya nak baca 34 pun boleh. Itu kaedah dia. Tuan-tuan adjust lah. Paling afdal guna, kalau bilangan sikit-sikit ni 33 pakai jari. 100 kita boleh pakai jari. Tapi kalau tuan-tuan nak main ribu punya bilangan, maka itu kena pakai tasbih. Okey. Tuan-tuan, itu ingat muqayyad ni dia kena ikut jumlah. Terus tuan-tuan 196. Kan? Ada ketika mana tuan-tuan Nabi kata, Nabi offer, tak mampu ke zikir dapat 1000 pahala sehari? Setiap pagi 1000 pahala, 1000 kebajikan. Macam mana tu Rasulullah? Payah tu 1000 tu. Nabi kata, iaitu kau baca tasbih 100 kali. Tuan-tuan kan, tasbih 100 kali itu, tuan-tuan, maka dituliskan bagi kita 1000 kebaikan, dihapuskan kita 1000 kesalahan. Dan kita dah riwayatkan tuan-tuan, kita dah ijazahkan amalan zikir Sayyidah Juwairiyah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Baca 4 kali. Itu pun tasbih yang cukup, yang warid, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan Tayyib tuan-tuan. Kalau kita lagi apa lagi zikir muqayyad? Istighfar. Istighfar Nabi dekat sini berapa kali? 100 kali. Jadi tuan-tuan duduklah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang panjang. Astaghfirullah innallah kana tawwaba, astaghfirullah innallah kana ghaffar. Baca istighfar 100 kali. Riwayat kata 70 kali, tuan-tuan Terus halaman 197, baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan 100 kali. Ini kalau kita hari Arafah kita baca. Sama ada tuan-tuan dekat padang Arafah ataupun padang Parui, baca juga 100 kali pada hari wukuf. Ini tuan-tuan dia Nabi SAW telah menggambarkan sebahagian fadilatnya. Nabi kata apa? Yang baca 100 kali tadi tu, la ilaha illallah syarikalah sehingga akhir, dia dapat balasan merdekakan 10 orang hamba. Nampak? Tuan-tuan bayang satu hamba tu pun dah besar dah. Kemudian tuan-tuan dapat 100 kebaikan, dihapuskan 100 dosa. Jadi tuan-tuan, ini semua kebaikan-kebaikan. Lagi apa? Ya, orang yang zikir tuan-tuan, la ilaha illallah syarikalah, kita sekurang-kurang tadi 10 kali lah lepas subuh tadi kan. Ini rajin lagi 100 kali dia baca. Itu tuan-tuan pada waktu yang lain yang dia baca, masa free dia baca 100 kali. Maka jadi pula pendinding daripada syaitan pagi sampai petang. Tuan-tuan tiada seorang pun yang datang menghadap Allah lebih baik daripada apa yang dibawa oleh si penzikir ini tuan-tuan, yang lebih banyak. Dia paling kaya, mewah dengan pahala orang yang beramal dengan zikir la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang dibaca 100 kali. Ini muqayyad lah, dah ada dia punya jumlah. Sebab tu kalau perasan siapa yang follow online ke yang fizikal ke baru ni dengan di Azin, Syekh Nuruddin kan dia kata ada 17 amalan kita ni tuan-tuan sebenarnya dia dah jadi vaksin. Nampak tak? Dengan madmadah, dengan istinsyak, berkumur-kumur, masuk air dalam hidung, wuduk kita tu dah vaksin dah. Tangan kita dah bersih, berapa kali kita basuh tadi. Tuan-tuan, solat kita itu vaksin. Tuan-tuan, setiap solat itu ada bacaan yang merupakan vaksin. Kemudian tuan-tuan, apa lagi? Zikir lepas solat ni tuan, kalaulah zikir ni boleh tuan-tuan benteng daripada syaitan, maknanya dia juga membenteng penyakit. Tuan-tuan komen Syekh Nuruddin tuan-tuan, kajian beliau, maka itu juga sebenarnya memang zikir ni dia memang menolak tuan-tuan, menjauhkan kita daripada penyakit. Ya tuan-tuan itu kita boleh
dapat kesimpulan daripada hadis-hadis fadilat zikir. Al-Imam Ibn Allan Al-Syafi'i, tuan-tuan, Al-Makki, yang menghuraikan kitab Azkar, dia memetik kata-kata Qadhi Iyad, zikir dengan bilangan ini bermula dengan 100. Tuan-tuan, maknanya dikatakan ini adalah dalil bahawa bilangan ini merupakan tujuan dan batas bagi ganjaran tersebut. Jadi kalau kata 100, kita settlekan 100 lah. Sebab zikir tu muqayyad. Tapi kalau zikir umum, tuan-tuan tak pegang tasbih pun. Naik motor, sini ke Senawang, baca je lah apa yang tuan-tuan nak baca. Kan daripada Suruhanjaya kat Marina nak ke Sahar tu kan jauh sikit kan, 15 minit, 20 minit baru sampai kan. Kumat kamit je lah mulut tu. Kalau kita drive, kita memang susah lah nak pegang tasbih ni kan. Jadi kita zikir je, baca uzkurullah zikran katsira. Mana kita boleh baca, kita baca. Mana kita boleh sebut, kita sebut. Orang bank Islam ni Suhaila kan, dia begitu jugalah daripada rumah Warisan Puteri nak pergi ke Serma Selatan, nak pergi ke Bank Islam PD ke Senawang, maka sepanjang mana kita berjalan tuan, kita sebut nama Allah. Tapi kalau dah muqayyad, apa muqayyad tadi dah ditentukan dengan bilangan, kita kira lah biar ngam sesuai dengan khasiat yang Nabi cadangkan tuan-tuan. Baik tuan-tuan sekalian, disebutkan di situ dalam nota yang perenggan bawah sekali, dikata apa? Selepas daripada itu Nabi SAW mengingatkan dengan sabdanya, tak ada orang yang paling afdal melainkan si fulan ni tadi yang beramal baca zikir 100 kali ni. Tuan-tuan, maka Nabi SAW mengharuskan untuk melebihkan jumlah bilangan tersebut. Boleh kalau nak lebih? Boleh. Tuan-tuan, dengan demikian, orang yang membacanya akan dapat kelebihan mengikut bacaannya. Bertujuan supaya tidak menganggap bilangan tersebut merupakan had yang sememangnya tidak boleh dilebihkan. Boleh kita lebih. Tapi pakejnya tadi 100, okey 100 habis. Repeat lagi, 100 lagi tuan-tuan. Kalau kita nak buat macam itulah. Juga supaya jangan menganggap memperbanyakkan zikir lebih 100 tidak ada kelebihan. Ada kelebihan, lagi banyak lagi afdal kan. Tuan-tuan jadi seumpama yang tak bolehnya kita tambah rakaat solat. Itu tak boleh. Sebab itu dah tentukan. Yang tak boleh tuan, kita wuduk patut 3 kali basuhannya kita basuh sampai 13 kali. Itu membazir. Tapi kalau zikir tuan, dia tak membazir. Zikir ni lagi banyak, lagi afdal. Okey, baik tuan-tuan. Ada pendapat lain yang agak lebih ekstrim. Dia kata apa? Ganjaran yang dijanjikan adalah setakat bilangan yang disebutkan sahaja. Kalau lebih, tak dapat pahala. Jangan. Kalau kata tadi, kita dah terlajak tuan-tuan, patut 33 kan, Alhamdulillah. Sebab dia kat tengah ni, kat sini 34. Katalah tuan-tuan terbaca 34. Pahala tetap dapat. Pahala 33 ke 34 ke 35 ke dapat pahala. Cuma kita kurang dari sudut muqayyad itu ialah dari sudut khasiat dia. Kerana itu kalau ikut bahasa Syekh Nuruddin, dia kata itu password. Password dia tuan-tuan, kalau 33 itulah. Dan Syekh selalu bagi contoh, Ubek doktor bagi. Kan tuan-tuan, pergi dekat Hospital Tunku Jaafar, doktor kata, ini encik makan 2 biji, pagi potong. Tuan-tuan bantai makan, penakut makan ubat macam takut makan minyak zaitun, tuan-tuan makan 1 je pagi, petang bobek lupa. Macam tu insya-Allah lambek lah baik kan, sebab ikhtiarnya tak kono dengan cara yang digariskan oleh, yang dicadangkan oleh pakar. Ada pula nak baik copek, tuan-tuan nak copek sembuh, doktor kata Kak Ajah 2 biji ya, 2 biji pagi, 2 biji petang. Dia bantai makan 20 biji. KO lah tuan-tuan. Jadi maknanya dia punya dos itu pun kena sesuai. Jadi yang memahami sukatan dos itulah Syekh. Kat situlah letaknya tarikat. Sebab tu Syekh tu kata, kau pagi baca zikir ni, petang baca ni. Pagi baca selawat ni, petang kan kau selawat ni. Itu keperluan tarikat tuan-tuan, dia merawat, dia vitamin yang merawat hati kita, dia bagi tenaga kat kita. Itu sebenarnya zikir tarikat. Itu tujuan kita bertarikat. Bukan tujuan kita nak berkelahi. Nak kata sanad kita sampai, sanad orang lain putus. Tak. Tarikat itu ialah tuan-tuan mengatakan apa? Zikir itu ada sukatan dia. Ini kalau kita berbicara tentang muqayyad. Zikir yang telah ditentukan jumlah dan bilangannya kan. Okey, baik tuan-tuan. Kita tengok pula komen Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi mazhab apa? Abang Nazri, Kak Nuraini Hashim, Abang Basri. Imam Ibnul Jauzi mazhab apa? Abang Khalid Rahmat. Ini Imam Ibnul Jauzi mazhabnya ialah Hambali. Seorang wali besar, seorang ulama yang pendakwah yang sangat berpengaruh. Kalau tak hari ni orang kata Syekh Nuruddin, tuan-tuan kata Ustaz Abdul Samad, tuan-tuan kata siapa le? Ustaz Azhar Idrus, yang pengikut ramai lah tuan-tuan. Tu di kalangan ustaz ulama adalah 10,000, kalau artis juta lah kan tuan-tuan.
Jadi kalau kita kata hari ni ulama-ulama ni best, tapi tuan Ibnu Jauzi zaman dia tuan-tuan memang dia telah mengislamkan puluhan ribu orang. Ibnu Jauzi ni memang power dari sudut dakwah, dia memang antara yang terbaik di zaman beliau tuan-tuan. Dan dia tuan-tuan Ibnu Jauzi ni antara ulama yang bermazhab Hambali radhiyallahu an. Dia kata apa? Pendapat ini adalah satu kesilapan yang nyata. Jangan kita ambil peduli pandangan ini. Tuan-tuan Jadi pendapat yang kita nak tuan-tuan ialah ya, man zada zadallahu fi hasanatih. Siapa yang memperbanyakkan, menambah, maka Allah akan tambah kebaikan. Tuan-tuan kata, saya ustaz daripada dulu tahun 70-an saya sedekah RM1 dan saya istiqamah dengan RM1 itu. Sebab dulu ada mak saya pesan, engkau mesti sedekah sekurang-kurangnya RM1. Oh, mak pesan sekurang-kurang dia ambil semaksimum Jadi sampai sekarang ustaz 2021 pagi ni pun saya RM1 je, saya takkan tambah. Salah lah tu bang. Maknanya kalau kau tambah, lebihlah pahala kau. Kalau RM2 kau dapat double lah. RM5 lagi lah banyak pahala kau dapat. Tak. Saya nak RM1 je. Tak apalah. Kalau kau nak pahala sikit, kau baiklah sikit mana yang kau mampu. Kan? Padahal kemampuan kita tu lebih. Faham? Kan? Tuan-tuan ni sebenarnya lebih boleh mampu selawat Nabi SAW. Bukan setakat 10 kali. Tuan-tuan sebenarnya mampu baca 100 kali. Tapi tak nak lah. Saya bagi chance orang lain lah. Bagi peluang lah. Saya malas lah. Saya buat 10 lah. Itu tuan-tuan nama pemalih. Padahal kita ada kemampuan untuk membaca lebih. Nampak tak tuan-tuan? Jadi, siapa baca lebih, dia dapatlah lebih. Faham kan? Tuan-tuan, siapa usaha lebih, dia dapatlah lebih. Ada orang tuan-tuan, dia belajar lebih kurang. Belajar main-main. Dia dapatlah setakat tu. Tapi ada orang lebih tuan-tuan, member pergi Padang, pergi Kombes, dia hari tu dia tak pergi, dia nak ngulang Quran dia. Kawan-kawan dia tidur, kompek dia bangun, dia tahajud, dia ulang Quran dia. Jadi yang tu mesti dia dapat lebih. Tuan-tuan jadi siapa yang buat lebih, dapat lebih ya. Tuan-tuan dalilnya ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, itu dalil kepada zikir mutlak. Tuan-tuan, zikir yang disarankan tadi yang dia tak ada had bilangan tertentu, tak ada. Tapi kita dah ulang balik tuan, kalau muqayyad kita terikat dengan jumlah dan bilangan. Kalau nak tambah, tambah dengan jumlah kuantiti yang sama. Ataupun nak lebihkan sikit pun tuan tak apa, tetapi kita terlepas dari sudut password khasiat kepada amalan tersebut yang dikiaskan tadi dengan isu apa tuan-tuan? Isu makan ubek. Jangan terlebih, jangan terkurang, ikut nasihat doktor. Doktor dalam zikir ni, pakar dalam zikir ni syekh tarikat. Maka dengar nasihat dia, apa yang dia cadangkan itu merupakan pengalaman yang memberi kebaikan kepada murid dia, ikutlah nasihat itu tuan-tuan. Baik. Bagi mursyid, apabila himmah mukmin meningkat hasil cintanya kepada Allah, maka zikirnya akan bertambah. Sebab pun tuan, kita kalau bukan Al-Fatihah, Al-Fat hitam, dia goma, asyik sebut itu je dia sebut dia. Kan? Saya banyak Al-Fat tuan-tuan. Jisid pun Al-Fat saya juga warna hitam. Abang Hanif pun Al-Fat saya juga warna hitam. Kereta Sepul yang kulu-kili sini tuan, Al-Fat juga. Mana-mana hitam semua Al-Fat. Tuan-tuan kan sebut. Orang yang goma sesuatu tuan, man ahabba syai'an akthara min dzikrihi. Dia akan sebut selalu sebut. Kan, dengan kaki bola sebut bola, dengan kaki pancing sebut pancing. Yang orang artis sebut artis. Tuan-tuan, dia akan pusing benda tu je. Jangan gigil wakaka. Baik tuan-tuan. Jadi kata Syekh radhiyallahu an, bagi seorang mursyid, dia akan galakkan murid dia zikir. Baca zikir. Kita pernah 3-4 bulan selama ni kita kempenkan zikir Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif. Benda tu jangan berhenti pula tuan, buat dalam grup keluarga pula, baca Al-Latif. Berapa tadi? 6641 kan. Kalau dah up lagi 16,641. Baca. Kita agih-agihkanlah waktu kita tu. Menghadap kalau 16,000 tu ada panjang lah sikit kan tuan-tuan. Tapi kalau 6,000 tu sekali adab 1 jam tuan-tuan memang boleh habis insya-Allah kan. Okey, baik. Jadi tuan-tuan sekalian, guru akan ajar kita, bagi kita semangat tuan-tuan, kuatkan azam kita tuan-tuan, serta menolak sifat cuai. Kita ni malas, cenekeh tuan-tuan, ada je alasan nak mengelak tuan-tuan. Tapi kalau kita dah terikat dengan halaqah zikir, dengan kumpulan tarikat, itu sebenarnya membantu kita untuk terikat tuan-tuan, untuk terus beramal. Nampak lafaz dan sirah zikir. Okey tuan-tuan jadi banyaklah lafaz, sirah tu lafaz lah, samalah. Apa bentuk bacaan nak baca? Tahlil la ilaha illallah. Lagi hari Jumaat ni special selawat Nabi SAW. Lagi tuan,
istighfar. Dalam wirid Syekh Saleh Jumaat ada istighfar 70 kali, tuan-tuan. Kemudian Asmaul Husna. Memang tuan-tuan dalam mana-mana aurat, husun, tuan-tuan, memang ada masuk Asmaul Husna. Mesti ada. Sebab zikir kita nak puji Allah, bukan puji diri kita kan. Nama Allah tu akan disebut, tuan-tuan. Ismul Mufrad. Allah, Allah, Allah. Dah baca belum, tuan-tuan? Majalah? Hu, kan? Yang tu saya tak berani nak bagi ijazah apa-apa sebab saya pun tak beramal dengan benda tu. Tapi kita, tuan-tuan, kita tengok semua itu ada sandaran dia, ada dalil dia, tuan-tuan. Baca ya, yang dengan hu tu dalam majalah yang tuan-tuan boleh pada Cikgu Maznah tu kan. Baca CD yang ke-15. Baca, tuan-tuan ya. Taib. Semua ini penawar datang daripada mana? Farmasi mana, tuan-tuan? Bukan farmasi ampangan. Ya, bukan farmasi mana-mana tompek, tuan. Farmasi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nampak? Dia seramuan itu, tuan-tuan, dia ambil. Ini kebaikan kita. Banyak pilihan untuk kita berzikir. Macam-macam jenis. Masing-masing ada vitamin. Ada kesan, tuan-tuan. Mesti ada kesan dalam hati kita. Kan? Maka para mursyid, para ulama'-ulama' kita, tuan-tuan, para awliya' kita, tuan-tuan, doktor hati, pakar dalam merawat jiwa kita, tuan-tuan. Mereka merupakan warasatul anbiya, pewaris para rasul, tuan-tuan, pewaris Nabi SAW dalam perjuangan dakwah, tarbiyah dan seumpamanya, tuan-tuan. Maka mengizin murid mereka dengan zikir tertentu. Maka ini kita panggil apa? Ijazah. Kan? Boleh tak amal ni, Ustaz? Silakan, ijazah. Muslimat, tim Muslimat Sahah dia nak buat program Yasin 41. Contohnya kan, nanti ijazah. Dan tengoklah siapa yang boleh bagi ijazah, siapa yang tak boleh bagi. Benda tu pun kita jangan main langgar je, tuan. Jangan nak capek, kau je lah bagi ijazah. Kita ni pun tak tahu tahap apa pun dah, masuk kelas 2 kali, pengen bagi ijazah pula. Tak boleh. Tuan-tuan, ijazah ni pun dia eksklusif. Dia mesti diberikan oleh orang yang mendapat mandat daripada gurunya. Kan? Saya ada ijazah Quran. Alhamdulillah, 3 guru, tuan-tuan. Syekh Nabil, Syekh Salah, Syekh Ahmad Mubarak, tuan-tuan. 3 guru saya lah Quran, ada sanad Quran, dan saya boleh bagi ijazah sebab saya dapat kebenaran daripada guru saya untuk mengajar murid kepada ijazah Quran dan memberikan ijazah kepada murid tersebut. Saya dah bagi ijazah kat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tak bagi ijazah kat orang lain? Itu kena tengok balik. Kalau saya kata setakat tuan je ijazah ni. Untuk bacaan tuan ni. Jadi tuan je lah balik baca. Tuan jangan pula masuk dalam TV, masuk dalam tuan-tuan punya Facebook. Siapa nak ambil ijazah, ambil dengan aku. Jahanam. Sebab tuan-tuan kita tak dapat mandat. Kita tengok setakat parih mana yang guru bagi. Itulah tuan-tuan zikir. Nampak tak, tuan-tuan dalam zikir kita begitu, tuan-tuan. Ya, maka disebutkan, tuan-tuan, guru itu dia dapat izin zikir tertentu sesuai dengan ahwal, sesuai dengan hajat, peningkatan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak, tuan-tuan? Jadi dia tengoklah kita ni level mana, sekolah rendah. Sekolah rendah punya level lah. Sekolah menengah lah, bagi level sekolah menengah. Kalau tak, dia ni dah universiti, bagi level universiti. Jadi guru tu tahu. Kita kalau setakat tengok YouTube ni, kita nak baca, yang ni kita nak beramal. Jadi benda tu dia jadi zikir yang berbentuk hasanah. Dia belum jadi lagi zikir yang lebih tinggi, dipanggil darajah, kan. Tu dah belajar dalam STT, kan, tuan-tuan. Baik. Ia seperti doktor lahiriah yang bagi ubat rawatan pada pesakit. Tuan-tuan, setelah beransur pulih, tukarlah ubat. Jadi tuan-tuan pergi AJN, dia bagi 18 ketul sehari, segonggam telan pil tu, macam makan nasi, telan. Tapi tengok dah baik, doktor kata tinggal 8 biji lah. Dah baik lagi, tuan, doktor kata makan 2 biji je. Nampak, tuan-tuan? Peningkatan itu akan dipantau oleh doktor. Begitu juga kan peningkatan tarakki kita punya, peningkatan roh kita juga, tuan, akan dipantau oleh syekh itu. Kan? Oleh itu setiap murid yang salik mesti ada guru. Faham tak, tuan-tuan? Senang kita nak konsultasi. Kan, itu konsultan kita, kan. Betul tak saya baca ni, ustaz? Ustazah, ini elok tak baca? Kan, tuan? Jadi guru tu kan, ini boleh, ni bagus. Saya baru WhatsApp Sidi Muhammad Saleh, tuan. Saya nak minta izin cetak Kanzul Sa'adah sekali dengan Kanzul Nafahat. Saya nak jimatkan ruang dan senang abnak saya nak bawa ke sana kemari dengan sedikit terjemahan dan ulasan. Sidi Muhammad kata, boleh, silakan. Tapi kau jangan cetak Hizbus Saifi. Hizbus Saifi Sidi Ahmad Idris punya, tuan. Hizbus Saifi ni dia panas. Jadi bukan sebarang orang boleh baca. Nampak, tuan-tuan? Jadi benda ni semua cerita dalam
dalam tarikat. Sidi Muhammad Saleh Al-Ja'fari dia faham, dia tahu apa ramuan yang sesuai dengan keperluan kita dan apa yang mungkin tak boleh nanti melencet-lencet tuan-tuan. Kalau panas, tuan-tuan nanti jadi rimau. Orang patut masuk tarikat, patut zikir, kita cool. Dia jadi panas baran. Sebab apa tadi? Kadang-kadang ada benda yang tak sebati, yang belum serasi, kita dah lompek ke situ, kita tak ikut step dia. Ini tuan-tuan, kenapa perlunya ada guru dalam membimbing kerohanian kita, ahwal hati kita tuan-tuan dalam zikir. Ya, dengan demikian tuan, barulah kita ada peningkatan. Peningkatan tu apa? Oh, makin sayang dengan Nabi, kuat ikutan dengan Nabi SAW, kuat zikir, akhlak dah baik tuan-tuan. Dulu bergaduh dengan mak lawan bapak dia tuan-tuan, tapi masya-Allah tabarakallah, tarbiyah zikir ini, tarbiyah syekhnya itu memimpin dia tuan-tuan untuk menjaga akhlak dan seumpamanya. Itu kekuatan zikir tuan-tuan ya. Kita nak tutup tuan-tuan dengan zikir mufrad nama dia. Ismul mufrad itu ialah zikir Allah, 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 Allah tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan sekalian, itu hukumnya zikir Allah tu seketul je. Kalau tak seketul, dia ada pangkal subhanallah. Kalau tak seketul, ada pangkal alhamdulillah. Kalau tak seketul, ujung dia ada tuan-tuan, Allahu Akbar. Itu yang ulama-ulama yang tak setuju, antaranya tuan-tuan pun faham, di Malaysia ni Rora lah, Dr. Ruzaimi Ramli, antara orang tuan-tuan pensyarah yang memang tentang habis-habisan tentang zikir Allah ini. Okey, baik. Dalilnya tuan-tuan boleh bacalah dekat situ. Cuma dari sudut hadis, Nabi kata kiamat tidak akan berlaku melainkan nanti tak ada orang sebut Allah, Allah. Kat situ kan dalil kata sebut Allah. Kan tak ada Nabi kata Allahu Akbar, Allahu Ahad, subhanallah wa bihamdih. Nabi tak sebut pun gitu. Nabi kata Allah saja. Maka ini dalil hadis yang warid daripada Nabi SAW mengatakan zikir isim mufrad kalimah Allah, lafzul jalalah itu merupakan himpunan segala zikir itu ada pada Allah lah. Kau tadi ya Wadud, yang kawan kita ya Rauf, yang ya tuan-tuan ya Muntaqim, yang ini ya Jabbar. Masing-masing ada zikir, tetapi himpunan semua zikir Asmaul Husna tu terhimpun pada Allah. Allah tuan-tuan ya. Okey, selesai. 201 pun hadis yang sama. Tanda kiamat apa tuan? Orang dah tak sebut nama Allah, itu kiamat dah tu. Maka Imam Al-Allamah Ali Al-Qari ketika mensyarahkan hadis ini kata apa? Maksudnya ialah tidak disebut Allah, maka tiada lagi hikmah yang mengekalkan manusia di atas muka bumi ini. Tuan jadi difaham apa tuan-tuan? Alam kita ni tuan, kita selamat ni sebab kita menumpang berkat siapa? Ulama. Ada orang yang tahajud pagi tadi, ada yang ramai jemaah di masjid yang sujud sejadah pagi tadi. Tuan-tuan, ada yang dah selesai kahfi pun pagi tadi. Masya Allah, kita dapat menumpang sujud diorang ni. Kalau ikut nak seimbangkan dengan maksiat tuan, maksiat lagi banyak. Memang dah jahanam dah kita ni tuan. Tapi dia kerana ada lagi yang di surau ni Allah, sebut Allah. Yang di rumah orang tua tu ada lagi sebut Allah. Di asrama ni ada lagi menyebut Allah. Maka tuan-tuan, kita dapatlah kebaikan Allah itu, nama Allah Ta'ala tu. Tuan-tuan maka Imam Ali Al-Qari dikaitkan tuan-tuan, kalimah Allah tu ialah mereka yang menyebut Allah dengan lisan dan hatinya. Tuan-tuan ini merupakan kalam daripada Imam At-Tayyibi. Sehingga tuan-tuan, kalau tak ada Allah katanya ulama semua dah mati, ahli ibadah dah tak ada, kiamat lah. Tuan-tuan tegasnya Quran hadis memang menggalakkan kita banyak berzikir, dan tuan-tuan antaranya zikir ismul mufrad iaitu Allah, Allah. Jadi orang yang menuduh, kata Syekh di sini, menuduh kata tak boleh zikir Allah ni, tak ada dalil, tak ada pahala, sia-sia. Ya Allah, sia-sia kau cakap, celupaan mulut kau. Kan tuan-tuan sama juga saya kadang-kadang tu saya tak nak dengar. Tapi ustazah dia selalu buka, dia nak tengok ayat Cak punya ceramah tu. Halim apa nama dia? Ustaz Halim apa Halim Hasan. Tuan-tuan orang Penang. Ya Allah, dia bedalnya tasawuf kau-kau punya, dia kata. Tasawuf tu lebih kotor daripada ayak Cak, air parit apa benda. Ya Allah, busuknya mulut kau, busuknya hati kau kan. Tuan-tuan dia perasan, dia kata dia dah tahu hadis sikit, dia faham Quran 2-3 ayat, baca hadis 2-30 hadis, dia rasa dia dah alim sangat. Dah tahu semua tuan. Ini penyakit yang menghijab orang yang menolak perkara ni. Tuan, saya insya-Allah saya akan jawab ni dalam TV, kita jawab tuan-tuan benda tu insya-Allah tuan-tuan baik qala, maka kata ini tak sesuai lah, orang tolak lah, orang condemn lah tuan-tuan. Maka kita katakan
nas yang kita bawa tadi jelas, terang lagi bersuluh tuan-tuan. Yang kita kata kalimah Allah tu zikir yang paling padu, yang paling power tuan-tuan. Sebab dia kata tak boleh, tak ada pahala, kena tambah ujung tu Allahu A'zam, Allahu Kabir, Allahu Jalil. Tak mesti tuan-tuan. Jawapan kita, orang berzikir dengan ismul mufrad tadi tuan, Allah tidak bercakap dengan makhluk, dia cakap dengan Allah Ta'ala, dan bahasa tu pun tersempurna, makna dia lengkap. Ini kerana dia berzikir terus 202 mengingati Allah. Allah maha mengetahui tuan-tuan, maha melihat. Allah tahu isi hati kita. Belum kita cakap semua tu dalam rahsia Allah Ta'ala, tak ada yang terlepas pun dalam radar ilmu Allah Ta'ala secara tegas. Maka ulama jumhur, majoriti ulama kata tuan, harus zikir dengan ismu mufrad. Mungkin adalah satu dua. Kalau kita tengok ucapan daripada Rora tu, dia kata profesor dia di Jordan dulu. Yalah, tak apalah. Satu dua orang Jordan tu tak boleh kita jadikan sebagai satu pendapat yang berbentuk, tuan-tuan, dah jadi pendapat yang berbentuk arus perdana pula. Mana boleh? Kan? Tuan-tuan, kita tak boleh raikan semua benda yang khilaf ni. Kita mesti ambil kembali kepada pandangan jumhur, majoriti ulama yang mengatakan Allah itu zikir yang sempurna. Okey, Imam tuan-tuan Ibnu Abidin yang tuan-tuan dalam hasyiahnya ketika menguraikan basmalah, kan bismillah ada nama Allah kan, Ar-Rahmanur Rahim tuan-tuan. Maka dikata tuan-tuan daripada Hisham, daripada Muhammad, daripada Abu, dalam buku tuan tulis apa? Abu apa? Salah. Ya, betul kan? Bukan Abu Huzaifah. Dalam teks asal Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Dah betul kan? Kak Rohana, Kak Ramlah, Puan Nur Hamisah, Kak Kamaria, Kak Siti Fatihah, semua sekali ni. Ya, ni Si Akil, Umi Akil, Bang Khaidir, semua ni dah betul kan? Halaman 1202 tu, riwayat perenggan kedua tu bukan Abu Huzaifah tapi Abu Hanifah radhiyallahu, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tuan ketika juga meriwayatkan tentang zikir Allah, 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 Allah ni tuan, maka dia kata tiada lagi zikir yang lebih mempunyai makam yang tertinggi berbanding zikir Allah, Allah, Allah. Majoriti ulama memilih kalam yang sama. Tuan-tuan kan? Jadi itu juga tuan-tuan, banyak jumhur ulama. Kalau kata orang sufi memang confirm lah kita terima pakai zikir Allah ni tuan-tuan. Tapi kadang-kadang orang terlajak belajar hadis ni, terlajak belajar tafsir ni, sebab apa tadi? Dia tak ada campuran tasawuf. Itu jadi masalah. Kalau engkau ada campuran tasawuf sikit, akhlak, kita tak akan condemn, kita tak akan persoalkan tuan-tuan benda-benda yang betul ni. Kan? Macam ayat Cak tu lah, tuan-tuan search lah tuan. Tapi saya tak suka betul tengok muka dia. Maaflah kan? Memang saya tak suka dengar ceramah dia. Tapi dengar tu mendidih, menyirap hati dengan nak jawab kan tuan-tuan kan? Dia kata macam-macam. Dan rujukan dia pun tak tepat. Ya, tuan-tuan? Dah macam Hindu punya rujukan. Ya, rujuk kitab Syiah memanglah dia belasahnya kita tuan-tuan kan? Taib tuan-tuan sekalian, Imam Abu Hanifah kata ini zikir yang paling tinggi maqam Allah. Dan begitu juga tuan-tuan, kalau kita tengok dalil berikut itu dalam surah Al-An'am tuan-tuan, qulillah. Tuan-tuan qulillah, apa dia? Katakan Allah, Allah. Habis kau nak kata apa lagi? Allah. Allah tak sebut pun qulillahu akbar, qulillahul azim. Tak ada, Allah kata cukup dengan Allah. Maka Allah lah kita sebut. Kan? Biarkan mereka dengan kekeliruan, dengan kehampasan, dengan kata Sakir baru ni tuan-tuan, dengan apa disebut ni, dikutuk orang-orang yang tak semonggah ni tuan. Ada istilah Sakir baru ni apa Banep? Ya, ada nilai-nilai apa, wallahu alam bisawab tuan-tuan. Baik. Maka sebab itu kita nak jadi orang yang dekat dengan Allah Taala, banyakkan zikir. Hati kita kena bersama Allah Taala tuan-tuan. Ya, kena terus mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita, lidah kita latih, akhirnya kita dah seronok tuan-tuan, mahabbah. Kalau tak zikir kita akan gelisah, tak zikir kita akan mati. Tuan-tuan kan? Maka zikir yang kita dah bincang, saya dah buat nota tulisan saya yang begitu cantik dan menawan minggu lepas, kita dah sebut dah. Ada zikir awam lisan, ni masih ghaflah kan? Zikir khawas tuan-tuan, hati qalb. Ini zikir yaqazah kan? Yang ketiga tuan, khawasul khawas itu dia dah masuk tuan-tuan fana. Gunakan sir dan ruh. Tu para aulia. Kita dapat masuk yang tuan-tuan nombor 2 tu pun dah alhamdulillah, himpunan hati dengan lidah. Tuan-tuan kan? Mereka berkata tuan-tuan, tiada sesuatu yang lebih memberi manfaat bagi seorang yang musafir, yang sedang bersuluk menuju Allah,
berbandingkan zikir inilah Allah, Allah, Allah. Tuan-tuan, banyak godaan, banyak masalah, banyak cubaan, kita terus tuan-tuan dengan Allah, Allah. Ini hanya difahami oleh siapa? Ahli zauq ni apa kak? Ahli zauq ni orang yang ada perasaan, yang dah rasa mengalami benda ni baru dia faham. Allah ni betapa penting zikir mufrad ni, ismul mufrad ni. Allah, Allah, Allah. Imam Junaid pun tuan-tuan, dia kata apa? Orang yang berzikir dengan isim Allah, maka dia akan dapat sampai kepada maqamul fana, musyahadah, lebur diri dia. Zikir banyak. Sebab apa tuan-tuan? Allah, Allah. Maka tak apalah, pagi ni kita ijazahkan terus tuan-tuan. Zikir Allah yang ada dalam Kanzus Sa'adah tuan-tuan, kita kata silibus STT La ilaha illallah itu tuan-tuan untuk nafsu ammarah. Kemudian kalau kita pergi Allah tuan-tuan, dia boleh selesaikan masalah tuan-tuan lawamah. Nafsu lawamah kita zikir Allah, Allah, Allah. Itu dulu tuan-tuan. Tak dapatkan cahaya tu, boleh selain daripada tuan-tuan tahlil la ilallah, tuan-tuan juga banyakkan beramal dengan zikir Allah, Allah, Allah tuan-tuan. Maka sikit lagi 204, 205 kita habis tuan-tuan. Jadi maknanya dengan berzikir tu terpancarlah iman kita meningkat. Jadi tuan-tuan tadi keluh kesah, risau apa, mudah-mudahan dah terkawal. Tuan-tuan, kalau betul gayanya, ada bai'ahnya, ada pimpinannya tuan-tuan, benda tu dah jadi darah daging kita. Ini kata Imam Ibn Ajibah. Tafsir yang kita baca tiap-tiap pagi tuan-tuan. Bahrul Madid. Ini wali besar, Arif Billah. Tuan-tuan, cucu Nabi Sayyidina Hasan. Daripada nasab Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, orang zikir ni akhirnya dah sebati tuan-tuan. Maka dapat tadi bukan sekadar dekat sini, dah masuk dalam hati, dalam ruh, dalam sir tuan-tuan. Oh, dapat tuan-tuan maqam yang selesa. Jadi tuan-tuan, lidah tu nanti dah, walaupun dia tak sempat nak zikir dengan lidah, tapi hatinya tu automatik. Allah, Allah tuan-tuan, itu dia. Wahai murid yang jujur. Jadi kata Syekh di sini, berpegang teguhlah dengan zikir mufrad. Allah, Allah. Baca tuan-tuan nanti, amalkanlah kita punya zikir Allah, Allah tuan-tuan. Ya, tapi had kita cukuplah 100 kali sehari. Kan? Mula-mula ni kita starting tuan, kita gabungkan terus 3. La ilaha illallah, Allah dengan hu. 100, 100, 100. Cukuplah tu dulu. Kan? Esok agak-agak dah okey, kita tambah lagi tuan-tuan kan. Itulah dia tuan, zikir yang cepat mencabut tunjang nafsu daripada tempat semayanya berbanding pisau, kapak, tuan-tuan, sabit yang tumpul tetapi yang tajam, tapi lebih tajam lagi ialah zikir Allah, 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 Allah tuan-tuan ya. Jadi maknanya kata ustaz, saya dah baca ustaz, dah dapat ijazah dah, qabil tu ijazah dah pagi ni, pagi Jumaat ni. Tapi saya baca panih. Panih tu sebab tuan, dalam perut kita ada sarang setan. Kan tuan? Panas dia kata kalau zikir Ismullahil Azam kerana jiwanya tak ada sesuai dengan Allah. Jadi ini bukan zikir panas tak panas, sebab zikir Allah ni dia sebati kepada semua orang boleh masuk. Semua orang boleh baca. Tuan-tuan kan zikir Allah ni. Tapi kalau tuan-tuan kata tak naklah baca panas lah. Saya nak baca qasidah jelah. Tuan-tuan, makna dalam perut tuan-tuan tu ada hantu. Ada setan sarang tu. Jadi tak ada alasan panas kerana baca zikir Allah. Kerana zikir Allah ni tuan-tuan saya kata dia memang serasi pada semua hamba Allah Ta'ala. Kau bertarikat ke tak bertarikat ke memang ngam tuan-tuan. Zikir ismul mufrad Allah, Allah kerana dia meneguhkan lagi apa tuan? La ilaha illallah. Sebab tu pendengar bawah tu kata Syekh apa? Kita dapati murabbi kita, para syekh tarikat, dia akan suruh murid dia mula-mula la ilaha illallah. Tapi Allah kemudian hu. Jadi saya dah ijazahkan, tuan-tuan bacalah tiga-tiga tu sekali kan. Sekiranya tak mampu bersabar, okey tuan-tuan, last 205, tuan-tuan rasa tak selesa, tuan-tuan tak mampu bersabar dengan kepahitan pada permulaan, malas, tuan-tuan katanya kita takkan sampailah bila-bila pun. Tak nak usaha, tak nak keluar daripada zon selesa, tuan-tuan, nak relax ya. Saya buat biasa-biasa ya ustaz, saya malas nak datang hadrah ni, zikir-zikir ni saya malas datang. Biasa-biasa lah kita tuan-tuan. Tapi kalau kita sungguh tuan-tuan nak capai kepada maqamul ihsan dengan bekalan kita tadi Ismullahil A'zam, dengan bekalan Ismul Mufrad Allah, 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 mudah-mudahan tuan-tuan kita tergolong dalam kalangan orang yang istiqamah. Boleh bermula sekarang, dari hari ini kita banyakkan ataupun kita letakkan 100 kali bilangan zikir Allah, 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 selepas la ilaha illallah juga 100 kali. Kemudian yang ketiga zikir hu, InsyaAllah nanti kita sambung. Mudah-mudahan Selasa depan kita dapat teruskan kepada tuan-tuan peringatan agar tidak meninggalkan zikir. Ini kelas yang ke 13
akan datang 13-an. InsyaAllah. Okay, tuan, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون